Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi. Oke, kita saya buat live lagi nih hari mengenai kezaliman Perikatan Nasional. Oke, hari ini aku akan mau sampaikan tentang rakyat dikurung. Kerajaan Perikatan Nasional dia sentiasa mengurung rakyat. Bayangkan, di seluruh Borneo nih, Sabah nih, kita dikurung oleh Perikatan Nasional pimpinan pusat. Kalau di Borneo nih dipimpin oleh si Haji J. Mereka nih, termasuk Ismail Sabri. Siapa lagi nih? Ketua pengarah Ketua pengarah KKM, Menteri KKM. Mereka nih bersepakat untuk mau kurung kita. Mereka nih, Kerajaan Perikatan Nasional sentiasa cari jalan, dikurungnya rakyat. Kan? Kejap lagi aku cakap, biar ramai-ramai nampak di saya punya live, Waalaikumsalam Muhammad Rio. Kamu kongsi, sebarkan saya punya live nih, biar Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional yang anti rakyat tuh, biar mereka nampak, biar diorang dengar apa yang saya cakap petang nih, mengenai mereka kurung kita berhabis. Mereka sentiasa kurung kita, rakyat sentiasa dikurung. Jadi itu sebab aku balik-balik beritahu dalam video, rakyat kan mesti bersatu, bersuara. Kita bersuara mengenai isu-isu rakyat. Jangan takut. Hak kita memang dilindungi, tidak perlu risau tuh. Kasih up, kongsi banyak-banyak. Kamu kongsi. Aku akan buat kenyataan hari ini mengenai kezaliman Perikatan Nasional. Kerajaan gila, kerajaan bodoh, kerajaan tidak boleh pakai, kerajaan mau mampus. Habis dikurungnya kita rakyat, hari-hari kita dikurung. Satu-satu tempat kita dikurung, satu-satu daerah kita dikurung, satu-satu kampung kita dikurung. Bayangkan kezaliman Kerajaan Perikatan Nasional ini, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka nilai yang menyokong sistem Dajjal. Kita sebagai rakyat Borneo Utara tidak perlu takut bercakap mengenai hak kita sebagai rakyat. Ini adalah hak kita. Aku akan suarakan insyaallah mengenai isu vaksin, mengenai pengurungan rakyat, rakyat dikurung. Mengenai bantuan, aku akan bercakap petang nih. Tapi aku mau ramai yang nampak, baru aku akan buat kenyataan, mengenai Kerajaan Perikatan Nasional gila nih. Kamu kongsi aja, biar rakyat nampak. Aku harap Kerajaan Perikatan Nasional dia nampak kenyataan aku ini petang nih.
Oke, aku mau rakan-rakan aku tolong kongsi. Biar kerajaan perikatan yang gila, tidak ada guna, kerajaan syaitan, oke, tidak boleh pakai langsung, dikurungnya kita. Macam-macam lah cara mereka kerajaan ini untuk menyekat rakyat ini. Kasih up ramai-ramai, oke. Kasih up dia, sebarkan kenyataan aku nih. Oke, macam-macam aku akan cakap hari ini mengenai isu-isu kita nih. Nggak perlu takut, kamu kongsi terus. Oke, biar kerajaan nampak, biar kerajaan gila tuh dia nampak apa yang rakyat suarakan nih. Kamu tak perlu berdiam, oke? Kamu tak perlu berdiam, nggak perlu kamu macam orang bodoh, nggak perlu rakyat macam orang bodoh ikut cakap kerajaan gila nih. Oke, yang dipimpin, aku cakap sekali lagi, yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Oke, kalau di Borneo ini dipimpin oleh Syahji, termasuk grup-grup dia tuh Ismail Sabri, oke, Hamzah Zainuddin, ketua pengarah KKM, menteri KKM, itu semua ndak boleh pakai. Oke, itu sebab perlunya kan, kenapa rakyat bersuara supaya mereka diletak jawatan dalam kerajaan. Rakyat tidak tahan lagi begini, saya kasih tahu kamu, rakyat tidak tahan lagi dengan sistem pemerintahan yang yaitu yang yang aku panggil sistem dajjal. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kezaliman kerajaan ini mesti kita bersatu, kita tumbangkan mereka nih, kita akan biar mereka nih letak jawatan kan. Kalau boleh sudah orang tiada kuasa, rakyat harus buat laporan polis kerana kezaliman mereka pemimpin nih. Rakyat berhak buat laporan polis kepada pemimpin-pemimpin ini. Apabila mereka sudah tidak berkuasa lagi, rakyat boleh buat laporan polis. Sebab kerana apa tuh? Kerana masa mereka memerintah, mereka menzalimi kita. Kamu nih, rakyat nih harus berpikir matang juga. Apabila kita sudah dizalimi kan, pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional ni, mereka ni sebenarnya anti rakyat. Untuk pengetahuan kamu, tengok bah, hari-hari rakyat, hari-hari rakyat kena tangkap, hari-hari yang bersuara tu dibagi tekanan supaya kita diam, supaya kita tidak bercakap. Bayangkan kezaliman kerajaan perikatan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu kita berdiam, sebab kita orang Borneo, kita orang Sabah, kita ada kuasa, kita ada hak untuk bersuara. Jangan takut. Kamu teruskan sejak bersuara tu, tidak perlu ditakut. Itu yang aku cakap balik-balik dalam video. Kalau sesiapa dalam rakan-rakan aku dalam grup aku ni guna live tu, guna wajah Joker. Wajah Joker ni, ini tanda dia kita protes kepada kerajaan gila Perikatan Nasional ni. Tidak perlulah kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu. Tidak perlulah kita berdiam, bah. Kita bersuara lah. Bayangkan semua pemimpin-pemimpin pembangkang ni kan, Perikatan Nasional menyekat pembangkang-pembangkang untuk masuk ke Dewan Rakyat untuk bersidang. Bayangkan dia bagi 80 orang baru boleh masuk pergi dewan tu. Bayangkan kezaliman tu. Lepas tu ada SOP lagi, SOP yang dibuat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ni, SOP yang bodoh, yang gila, tiada otak. Apabila pemimpin pembangkang ni kan, apabila pemimpin pembangkang ni kan, dia demam, dia selesma, dia batuk, confirm dia memang tidak boleh masuk pergi Dewan Rakyat tu. Bayangkan kelicikan Perikatan Nasional punya cara menjaga cara-cara sistem mereka ni supaya pembangkang yang rakyat tidak boleh bersuara. Perlukah kita berdiam cara mereka ni? Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin di tempat kamu tidak kena PKPD, tapi perlu kamu ingat, jangan sampai kamu yang kena baru kamu berdiam. Sebelum kamu kena sekatan daripada kerajaan Perikatan Nasional gila yang tidak boleh pakai ni, ini kerajaan Perikatan Nasional ni, kamu bersuara lah. Tidak perlulah kita diam. Kita sebagai rakyat Borneo Utara ni kan bersuara, tidak perlu kita berdiam.
Kalau kita berdiam, makin kita makin kita disekat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan harus berpikiran matang kepada rakyat Borneo. Teruskan bersuara. Ini Perikatan Nasional ni sangat zalim. Saya kasih tahu kamu. Mereka ni Perikatan Nasional, dia anti kepada rakyat, dia anti kepada kita. Bayangkan, perlukah kita berdiam? Okey, up lagi up. Okey, biar ramai-ramai nampak live aku ni, aku akan bersuara. Okey, kamu up je. Tak perlu kita takut. And tak perlu kita takut bersuara untuk hak kita. Tak perlu kita takut, tuan-tuan dan puan-puan. Kasih up je. Biar Kerajaan Perikatan Nasional yang gila ni dia nampak apa yang aku suarakan. Okey, kenyataan aku hari ini aku akan cakap sekali lagi kan. Isu rakyat dikurung, okey, kedua vaksin, ketiga bantuan. Dan keempat tu, okey, kezaliman Kerajaan Perikatan Nasional. Ini yang aku cuba sampaikan kepada kamu hari ini juga. Aku ada masa 1 jam untuk buat live. 1 jam saja aku ada masa buat live ni, okey. Up, push, up, kasih up dia. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Kita cerita dulu isu vaksin dah. Untuk pengetahuan kamu, vaksin ni kan, aku harap kamu dengar lah kan apa yang aku cakap. Vaksin ni kan, kerajaan tiada hak memaksa kita untuk menerima vaksin. Untuk pengetahuan kamu tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan tiada hak memaksa kita menerima vaksin. Itu aku balik-balik bersuara mengenai isu vaksin tu. Sebab vaksin tu rakyat bebas memilih. Kerajaan tidak perlu memaksa rakyat, tak perlu. Okey, jadi sekarang kerajaan aku nampak dia cuba mau paksa rakyat yang tidak mau terima vaksin ni. Bayangkan kezaliman Kerajaan Perikatan Nasional ni. Itu sebab aku akan bersuara selagi aku boleh bersuara. Aku akan bersuara hari-hari mengenai kezaliman Perikatan Nasional ni. Kita tidak perlu lagi berdiam tuan-tuan dan puan-puan kan. Kita teruskan bersuara aja. Okey, kamu kongsi, tolong kongsi biar Kerajaan Perikatan Nasional dengan kuncu-kuncunya tu dia boleh dengar apa yang saya cakap hari ini mengenai kenapa rakyat dikurung. Okey, kenapa rakyat perlu dikurung? Okey, gara-gara isu Covid ni. Okey, kenapa lah kerajaan zalim sangat kepada rakyat ni. Itulah aku berfikir kan, apa yang sebenarnya perikatan mau kepada rakyat ni. Sampai rakyat dikurung, okey? Disekat, apalagi tu ekonomi kita semua kita kena sekat. Solat Aidil Adha baru minggu ni hari raya haji tu kan. Bayangkan ada yang kena saman gara-gara solat sunat Aidil Adha. Bayangkan tuan-tuan dia punya kezaliman tu. Okey, aku rasakan tiada dalam dunia ni kan, tiada dalam dunia ni kerajaan kan, mana-mana rakyat dia yang musolat ni kan, di compound ataupun dia ambil tindakan undang-undang. Zaman Perikatan Nasional ni sahaja yang buat rakyat macam tu. Itu sebab balik-balik aku cakap kepada kita semua, kepada rakan-rakan aku semua rakyat Borneo Utara ni kan, tak perlu kita berdiam. Tak perlu kita berdiam, kita terus bersatu bersuara. Okey, kita perlu bersuara. Aku sudah jelaskan tadi daripada awal kan. Okey, kita ni rakyat ni sekarang ni, kerajaan ni dia anti kepada kita. Okey, jadi tak perlulah kita berdiam diri tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kasih up lagi. Macam belum ramai lagi yang nampak saya punya live ni. Tolong kamu kongsi. Okey, aku akan buat kenyataan, tidak berapa lama aku buat kenyataan hari ini. Okey.
Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan kan. Okey. Aku akan cakap sekali lagi ya. Semua di seluruh Borneo Utara ni, okey. Borneo Utara ni, Sabah ni, kan? Kerajaan Perikatan Nasional dia sekarang ni mencari mencari jalan macam mana mereka ni kurung kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, dikurungnya kita kerajaan apa ni sampai kita dikurung, kan? Jadi rakyat itu aku cakap balik-balik perlu bangkit, bersuara, tidak perlu takut dengan kerajaan zalim ni. Apabila tu kerajaan tu zalim, rakyat wajib menentang, wajib melawan kepada kerajaan Perikatan Nasional ni. Kan? Aku cakap balik-balik lah. Kenapa lah si Muhyiddin ni, Ismail Sabri ni, Hamzah Zainuddin ni, kan? Ketua pengarah KKM ni, menteri KKM ni, kenapa lah mereka ni sanggup mengurung rakyat yang tidak bersalah? Untuk pengetahuan kamu, kita sebagai rakyat ni, kita tak bersalah tapi kenapa kita dikurung? Bayangkan, hari-hari kau dikurung, hari-hari. Kejap kampung ni, kejap kampung sebelah, kejap kampung kiri kanan, depan belakang. Dikurungnya rakyat ni. Okey. Kalau kampung tu ada jangkitan COVID kan, ada jangkitan COVID tu, ada ada jangkitan kematian, sepatutnya kerajaan ni baru dia buat PKPD. Ini kampung yang tiada jangkitan kematian tu, dia dia buat PKPD kepada kampung tu Bayangkan kezaliman Perikatan Nasional ni, tidak perlu kita berdiam. Kita akan terus menentang kepada mereka ni. Kan? Itu sebab di Semenanjung, balik-balik aku cakap, di Semenanjung Malaya tu, rakyat Malaya ni tidak lagi sokong kepada Muhyiddin Yassin. Kau tahu kenapa? Sebab Muhyiddin Yassin ni, Ismail Sabri ni, Hamzah Zainuddin tu, mereka ni anti kepada rakyat Bukan kepada kita saja ni, kepada rakyat Malaya pun dia anti. Bayangkan kezalimannya tu tuan-tuan dan puan-puan. Adakah kita perlu lagi berdiam? Kan? Tidak perlu kita berdiam tuan-tuan dan puan-puan. Kita terus bersuara. Kita mau kerajaan Perikatan Nasional ni, dia mesti letak jawatan ni. Siapa yang letak jawatan tu? Adalah si Muhyiddin. Kalau di Borneo ni, si Haji mesti wajib letak jawatan. Tak boleh pakai sudah ini si Haji ni untuk pengetahuan kamu. Kan tak perlu kita berdiam lagi. Tu aku cakap balik-balik dalam live aku ni. Kita ni semua, kita ada Facebook Okey, pastikan kita type masing-masing di wall kita ni, kita mau mereka ni letak jawatan. Yang berani buat live tu, silakan buat live. Kalau boleh, kalau yang tak malu tu, guna wajah Joker. Sebab Joker ni dia punya Joker ni dia protes kepada kerajaan yang zalim ni. Joker akan bersuara. Jadi yang berani tu yang berani tak segan tu, sila buat wajah Joker. Kita bersuara sama-sama, tak perlu kita takut. Ini tempat kita ni untuk pengetahuan kamu kan. Tak perlulah aku cerita mengenai fakta pembentukan Malaysia ni, tak payahlah. Aku cerita aja macam mana kita macam mana suara rakyat ni bersatu. Itu yang lebih penting. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari kita dikurung kan. Mungkin esok depan bulan depan ataupun minggu depan, mungkin di tempat tuan-tuan dan puan-puan, selagi Perikatan Nasional ni memerintah di tempat kita ni, selagi itu sekatan kepada rakyat PKPD kerajaan dia akan teruskan. Bayangkan kampung yang tiada kes kematian dia kenakan PKPD Bayangkan kezalimannya tu di pagarnya kampung tu. Bayangkan, adakah kamu perlu berdiam? Adakah perlu kamu tengok cara pemerintahan kerajaan Perikatan zalim yang gila? Tidak boleh pakai ini bodoh, sombong dan belagak segala kan? Segala semua kegilaan pemerintahan Dajjal ni ada di tempat Perikatan Nasional. Tak perlulah kita berdiam. Kamu kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, apabila kerajaan tu, pemerintahan tu disekatnya kita sembah, kamu kena dengar ni, apabila kerajaan tu disekatnya kita sembah, itu adalah sistem penyokong penyokong sistem Dajjal.
Kamu kena ingat. Kita pun tahu semua, bahkan Nabi sudah bersabda kan, akhir zaman ni kan kita tidak perlu heran dan kita perlu tentang syarat-syarat orang Islam yang mengikut sistem Dajjal ni. Apabila kerajaan tu dia tutup tu masjid, dilarangnya kita solat, itu adalah kerajaan yang menyokong sistem Dajjal. Tak perlu kita berdiam, kita kena bersuara ni. Jangan sampai nasi sudah jadi bubur baru kita bersuara. Sekarang ni kita ada masa lagi bersuara. Aku mau rakyat Borneo Utara ni bersatu, bersuara, jangan takut. Ini tempat kita, kan? Kita harus berani bersuara. Kenapa kita perlu takut? Tidak perlu kita takut. Kan? Kalau kita takut, macam inilah kejadiannya. Hari-hari kita dikurung, hari-hari dikurung. Kan? Kalau ada itu aku cakap tadi kan, kalau ada kes kematian COVID, itu kerajaan buat sekatan tu boleh, tidak ada masalah sebab dia ada penyakit Ini kampung tu, kampung mana-mana kampung ni di seluruh Borneo ni yang tiada kes kematian COVID, dikurungnya kita, di pagarnya kita punya kampung, kan? Di pagarnya tempat kita tu kita tak boleh keluar. Konon alasan ada COVID. Disimpanlah PKPD. Sebab dia bilang ada COVID. Padahal mana ada kes kematian di kampung tu? Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat kamu dengarlah cakap saya ni. Masa sekarang mungkin bukan masa tuan-tuan dan puan-puan kena sekat, kena ingat. Okey, masa sekarang ni kamu kena bersuara. Jangan sampai kamu kena kurung, kamu kena sekat, baru kamu bersuara, tidak ada guna sudah tu. Kita perlu bersuara, kita tumbangkan kerajaan Perikatan Nasional ni. Si Muhyiddin, Ismail Sabri, Hamzah Jainuddin. Okey, Ketua Pengarah KKM. Di Sabah ni si Haji Jim, mereka ni anti rakyat, perlu diingat. Kita jangan takut, kita mesti bersuara mempertahankan hak kita di Borneo. Jangan takut. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan kan, kita pun tahu sendiri, kita ada nampak di berita ataupun di TV tu kan. Bayangkan ahli parlimen pembangkang ni kan, nak kira lah betul kan, konon-konon lah kan. Hanya 80 orang yang boleh bersidang. Bayangkan pembangkang dia sekat. Kamu kena dengar ni apa yang saya cakap. Kalau Perikatan Nasional dia tidak memerintah, kamu kena dengar Perikatan Nasional dia tidak memerintah lagi di tempat kita ni, PKPD, isu COVID ni akan hilang. Percayalah kamu sama aku. Kita mesti tumbangkan Perikatan Nasional ni. Kan? Sekarang ni pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ni, mereka ni dia tak peduli rakyat lagi. Itu sudah aku cakap kan. Perikatan Nasional ni, pemimpin dia ni, dia adalah anti rakyat. Kalau pemimpin Perikatan Nasional tu anti rakyat, kita pun perlu anti kepada mereka ni. Kenapa kita perlu takut? Tidak perlu kita takut. Kalau mereka boleh anti dengan kita, kenapa kita tidak boleh anti dengan mereka ni? Kita perlu bersuara, jangan takut. Okey? Kejap lagi aku akan bercakap mengenai apa yang aku buat kenyataan hari ini. Tapi aku mau kamu kongsi, biar ramai-ramai yang nampak live aku ni. Kan? Jadi senang sih aku bercakap mengenai isu-isu yang aku bangkitkan ni. Okey? Kamu kongsi saja banyak-banyak. Tadi aku dapat Aku dapat aduan daripada Sendakan. Okey. Aduan ni rakyat mengadu dengan aku. Dia WhatsAppnya aku bahawa ada rakyat ni yang pergi pejabat kebajikan Sendakan. Kamu dengar bahkan? Yang pergi beli yang pergi pejabat kebajikan Sendakannya. Dia
mau ambil sumbangan. Sebab kebajikan di seluruh negara ni, dia ada kata orang, dia ada dana ataupun dia ada makanan ataupun dana lah kan, yang disumbang kepada rakyat. Tapi kebajikan sendakan ni, rakyat yang pergi pejabat tu dihalau oleh kebajikan sendakan. Bayangkan tuan-tuan, pemerintahan Perikatan Nasional ni bukan lagi dalam menteri dia orang punya kezaliman ni. Daripada dia punya grup dia orang ni sampai ke bawah jabatan ni, adalah anti kepada rakyat. Bayangkan rakyat mau pergi pejabat kebajikan kan, sebab kebajikan ada buat program untuk membantu rakyat ni, dihalaunya rakyat daripada pejabat tu yang minta bantuan. Bayangkan tuan-tuan, dia punya kezaliman di Kerajaan Perikatan Nasional, termasuk daripada atas sampai bawah ni, sampai yang pengarah-pengarah yang pro Perikatan Nasional ni, mereka ni pun anti rakyat juga rupanya sebenarnya. Aku ingat ni menteri dia, rupanya semua ndak boleh pakai, rakyat dihalaunya yang minta bantuan tu. Bayangkan, adakah kita perlu lagi berdiam dengan cara-cara pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional yang anti rakyat ni? Itu aku cakap sama kita tuan-tuan dan puan-puan kan, apabila mereka anti dengan kita, kita pun boleh anti dengan mereka. Tak perlu kita takut. Itu sebab balik-balik dalam live aku bercakap, kita harus sama-sama bersatu, bersuara. Kita harus gesani Perikatan Nasional berundur daripada pemerintahan. Bayangkan aku cakap lagi sekali, bayangkan hari-hari dikurung rakyat. Kamu tahankah dikurung? Saya kasih tahu kamu. Coba kamu komen. Coba komen di tempat saya ni, siapa yang mau dikurung? Siapa yang sanggup dikurung? Siapa yang mau terima tu kurung? Dikurung di tempatnya, siapa? Siapa yang menyokong penyekatan kepada rakyat? Maksud aku kan, Perikatan Nasional ni dia sekat rakyat, siapa yang sokong? Orang gila saja yang sokong di Perikatan Nasional. Orang yang tiada otak. Bayangkan begini kezaliman Perikatan Nasional ni, yang dia sokong lagi tu Perikatan Nasional. Kenapa? Bayangkan bermakna dia gila, termasuk dengan Perikatan Nasional. Sekarang ni yang buat rakyat bersuara ni, untuk pengetahuan kamu, adalah kezaliman Perikatan Nasional. Itu sebab hari-hari kadang-kadang kan, selang 2 hari 1 hari aku buat live. Sebab apa? Aku mau Perikatan Nasional ni perlu berundur. Bayangkan saya tanya kamu si Haji gila. Si Haji sekarang apa dia buat sekarang? Saya tanya kamu. Apa yang si Haji buat sekarang? Adi di pejabat duduk. Gajinya mau 100.000 satu bulan, tuan-tuan dan puan-puan. Gaji dia ni semua dia ada allowance parking, allowance rumah, allowance reload, semua dia dapat allowance Rakyat ni saya kisah kamu sudah pun dah dapat kerja, dikurungnya lagi tu rakyat. Kenapa kita perlu berdiam ni? Tolong kita sama-sama bersuara, jangan takut. Ini tempat kita. Kita perlu kita berhak memilih kerajaan yang betul-betul membela rakyat ni, untuk pengetahuan kamu. Bayangkan yang orang-orang Islam ni yang hari Raya Haji tu, lepas solat hari Raya Haji ditangkap kita punya orang-orang Islam. Adakah kita perlu berdiam lagi ni? Tidak perlu kita berdiam. Kita harus sama-sama bersuara supaya Perikatan Nasional ni keluar daripada pejabat kerajaan tu. Itu sebab aku kata, kalau ada kerajaan baru ni kan, kalau ada kerajaan baru di Bodi Utara ni, yang perlu kita tukar, ketua menteri kita perlu tukar. Okey, Mufti Sabah perlu kita tukar. Kan? Pengarah kesehatan KKM perlu kita tukar. Ketua polis Sabah perlu kita tukar. Sebab mereka ni bukan menjaga rakyat. Dikurungnya kita Kamu maukah dikurung? Jadi aku mau semua yang aku sebut tadi, pengarah-pengarah jabatan di Sabah ni, di Borneo ni, perlu ditukar. Kan perlu ditukar tu. Kalau tidak ditukar, masalah rakyat. Kamu nak fikirkah sekarang ekonomi kita ni? Sekarang ni, kita anggap, aku sudah cakap lah video yang lepas kan, tapi aku cakap balik. Kenapa kan? Kita PKP sudah 2 tahun Bayangkan Apalagi 2 tahun, 2 bulan pun dah kerja, sudah payah, sudah kita
mencari belanja membeli makanan segala semua untuk keluarga. Itu baru 2 bulan. Bayangkan kalau sudah 2 tahun nih, Bah. Kita pun sudah tahu, Bah, hari-hari isu rakyat nih, rakyat dizalimi, disekat. Semua kita disekat. Tidak perlu kita berdiam. Kan, kita kena terus bersuara. Macam mana di Perikatan Nasional lari daripada kerajaan pemerintah nih. Itu aku akan cakapkan. Apabila ada kerajaan baru, si Haji Ji tidak tukar, pengarah-pengarah tidak tukar, kan, pengarah kesehatan tidak tukar, kan, ketua polis Sabah tidak tukar, selagi itu saya bersuara. Sebab kenapa? Mereka ni tidak bantu rakyat. Sepatutnya pengarah-pengarah ni dia perlu bantu rakyat. Banyak masalah sekarang ni, rakyat ni banyak bermasalah. Isu ekonomi itu penting. Sudah aku cakapkan, PKP ini sudah 2 tahun. Perlukah kita berdiam? Hari-hari kita dikurung. Kejap kampung sebelah, kejap kampung sebelah. Kejap kampung depan, kejap kampung belakang. Nah, bayangkan, Mbak. Hari-hari kita mesti dikurung. Adakah kita perlu adakah rakyat perlu berdiam? Ni tolong support perjuangan kita ni. Tolong support suara kita ni. Supaya Perikatan Nasional ini berundur. Perikatan Nasional ini tidak boleh pakai tuan-tuan dan puan-puan. Dikurungnya rakyat, Bah. Bayangkan, Bah. Kalau kita berdiam, kita kan bermasalah. Tidak perlu kita berdiam, kita terus berjuang. Kita bersuara supaya Perikatan Nasional ni, kerajaan Perikatan Nasional yang anti rakyat ni harus ditumbangkan, mesti ditumbangkan. Tidak perlu kita berdiam. Itu aku bagi tahu, selagi Perikatan Nasional memerintah di Borneo ni, selagi suara Joker ni akan bercakap. Kalau sudah tiada Perikatan Nasional, Joker akan tiada. Sebab Joker ni dia adalah protes kepada kerajaan pemerintahan yang zalim. Itu perjuangan Joker. Kita mau mana-mana kerajaan yang zalim ni, kita akan bersuara. Jadi kamu tolong kongsi, kasih up dia. Biar rakyat nampak, biar kerajaan gila Perikatan Nasional si Haji J sama si Muhyiddin ni, Ismail Sabri ni, mereka ni truk betul tidak boleh pakai. Dan tidak boleh pakai langsung. Itu sebab yang sokong di Perikatan Nasional pun gila macam mereka. Tidak ada otak. Bayangkan, Bah, sudah rakyat macam ni, mereka sokong lagi Perikatan Nasional. Bukan kata bodoh dan gila, tidak boleh pakai. Sepatutnya mereka ni sokong rakyat supaya rakyat boleh bersuara dan tumbangkan kerajaan Perikatan Nasional. Itu baru betul. Tidak perlu kita sokong kerajaan yang menjalimi rakyat. Saya tanya kamulah, saya tanyalah yang orang Islam dalam live aku ni kan. Kamu maukah kamu solat di masjid kamu dilarang? Kamu maukah kamu solat nih, hari raya haji itu dilarangnya kita solat? Nah, bayangkan, kamu mau menyokong macam tu? Di negara lain tidak ada nih. Bilang nih kerajaan Perikatan Nasional. Kau tahu apa dia cakap? Dia bilang di Mekah, dia cerita nih sebelum raya haji ini, dia bilang di Mekah disekat konon orang Islam solat Idul Adha. Padahal tidak ada. Di Mekah nih, orang solat Idul Adha, bebas orang Islam sana, tidak ada disekat. Bebas, solatlah kau. Kau tengok, dia tipu lagi rakyat orang Islam. Dia tipunya kita, Bah. Di Mekah tidak ada kena sekat orang Islam sembahyang Idul Adha, Bah. Untuk pengetahuan kamu. Tapi isu di sini, disekat. Arab Saudi pun dibilang sekat, Bah. Dia bilang. Padahal tidak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Orang Islam di Mekah tu bebas sembahyang Idul Adha. Bayangkan penipuan ni kerajaan ni harus kita tentang dan harus kita lawan. Dan mesti kita lawan juga mereka ni. Tidak perlu kita berdiam. Mereka ni kerajaan Perikatan ni kerajaan penipu, gila, anti rakyat. Mereka lah ni. Rakyat dikurung, bayangkan. Saya tanya kamu sekarang ni aku cerita balik lah. Dan PKP ni sudah 2 tahun, bayangkan. Saya tanya kamu, sudah 2 tahun PKP ni. 2 tahun ni, bayangkan. Sedang pun 2 bulan kepayahan bagi kita. 2 bulan kita tidak bekerja, contoh, tidak cari duit. Yang kerja sendiri itu, buat kerja lah.
Apa saja dijual, jual kue kah, apakah jual kereta kah kan, sabung lon kah, itu kerja sendiri. Nah bayangkan 2 bulan kau nak buat macam tu, apalagi 2 tahun. Sudah pun 2 tahun PKP, bantuan ada yang rakyat tidak dapat. Adakah kamu sokong tu? Adakah kamu setuju tu kerajaan tu? Itu sebab aku bilang, mana-mana rakyat kita yang menyokong di Perikatan Nasional, otak dia tak betul. Sudah dizalimi itu rakyat, dia sokong tu Perikatan Nasional. Macam mana? Jadi dia sama dengan Perikatan Nasional, gila. Itu sebab kita ni rakyat ni sama-sama bersuara supaya Perikatan Nasional ini berundur daripada pemerintahan. Bukan kita sokong kerajaan gila anti rakyat tu. Kita perlu bersatu sama-sama tumbangkan kerajaan Perikatan Nasional ni, kezaliman mereka ni. Untuk pengetahuan kamu tuan-tuan dan puan-puan, kan? Kalau tiada Perikatan Nasional, isu Covid ni tiada. PKP ni tiada, percayalah kamu. Itu sebab kita perlu tukar ni Perikatan Nasional. Tak perlu kita berdiam. Kita semua ni ada Facebook masing-masing. Kan kita perlu ada suara. Kita harus bersuara, jangan takut bangkit. Ini tempat kita. Ini tempat ni Borneo ni tempat kita, Sabah ni. Kita ada hak bersuara. Tak perlu kita takut. Apabila sudah kerajaan begini zalim, apa kau mau diam lagi? Tak perlu kita diam, bah. Saya kasih tahu kamu balik-balikan. Kamu mau dikurung kan ni? Saya tanya kamu. Siapa mau dikurung sini? Tolong komen. Kan? Siapa yang mau dikurung? Silakan sokong Perikatan Nasional, tidak ada dipaksa. Tapi jangan sampai kamu yang kena, baru kamu membebel, baru kamu bising. Time sekarang nih, yang aku cakap tadi, kan? Jangan sampai nasi jadi bubur, Pak. Sekarang nih, kita boleh bersuara lagi, kita boleh bercakap lagi. Nasi belum jadi bubur lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sudah nasi jadi bubur, tidak boleh sudah kita bersuara. Parah sudah rakyat nih. Jadi tolong, kita sekarang ada Facebook, tolong sama-sama kita buat kenyataan. Oke, Perikatan Nasional di Borneo Utara tolong berundur. Haji Ji tolong berundur. Tidak perlu kau duduk lagi di jabatan ketua menteri. Kenapa aku suruh Haji Ji berundur? Memang kamu tanya. Kenapa saya suruh si Haji Ji berundur? Kau tahu kenapa? Sebab dia tidak membela rakyat kita. Dia tidak membela rakyat Borneo Utara Sabah ini. Dia tidak membela. Dibiarkannya apa nih rakyat di apa nih macam nih sengsara daripada segi ekonomi. Bayangkan bah sengsaranya. Jadi itu sebab aku balik-balik kata dalam live aku. Tolong si Haji Ji ini harus berhenti, mesti berhenti. Kalau tidak sengsara hidup kita semua nih. Kamu tahukah kita dikurung nih? Kamu tahukah? Mungkin ke yang lain ni mungkin tak kena terkurung lah. Nah, dia relax, dia bilang Perikatan Nasional bagus. Sebenarnya Perikatan Nasional tidak boleh pakai. Itu sebab balik-balik dalam live aku ni aku bercakap. Kita sama-sama kita tolak ini Perikatan Nasional. Tidak perlu kita berdiam. Ada lagi baru-baru ni kenyataan si Ismail Sabri, kan? Dia bilang disuruhnya kita bersabar 5 bulan, kan? 5 bulan baru konon macam biasa ada PKP. Jangan percaya cakapnya tu. Jangan percaya. Mana ada 5 bulan. Ini projek diorang ni, diorang punya perancangan ni, mereka apa ni Perikatan Nasional ni, si Muhyiddin ni, si Haji ini, diorang mau kekal berkuasa ben untuk pengetahuan kamu. Mereka ni bukannya ikhlas bela kita. Mereka ni gila harta, mereka ni gila duit. Kalau mereka tidak gila harta, gila duit, sudah lama diorang berhenti letak jawatan bani. Itu sebab saya cakap tuan-tuan dan puan-puan, kita bersatu sama-sama dan kita bersuara. Jangan sampai Facebook kita ni dikasih lari semua oleh kerajaan. Itu memang tidak ada guna sudah tu kita bercakap. Selagi kita punya Facebook ni tidak disekat, rakyat tidak disekat dalam apa ni media sosial di Facebook ni, tolong bersuara. Tolong bersuara. Jangan sampai kita sengsara. Okay, kita dizalimi oleh kerajaan Perikatan Nasional. Okay, aku sudah cerita mengenai apa ni kita dikurung. Okay.
Coba kamu pikir, coba kamu buat kajian. Kamu kaji betul-betul. Kerajaan ini langsung memang tidak berdiam nih selagi kita tidak disekat. Dikurungnya kita semua, bayangkan. Itu sebab aku katakan yang menyokong Perikatan Nasional ini aku tidak tahu apa yang aku cakap dengan mereka. Dan kita rakyat dikurung masih lagi dia sokong Perikatan Nasional. Aku pun tidak tahu apa punya pemikiran. Memanglah hak kita bebas memilih, kan? Kita memang bebas memilih, tidak ada yang paksa pun. Tapi kalau sudah kita nampak rakyat kita nih sudah dizalimi, dikurung segala apa semua, kenapa kita perlu berdiam? Kenapa kita perlu sokong mereka nih? Kan tidak perlu kita sokong begini kerajaan anti rakyat nih. Kan? Kejap lagi aku akan buat kenyataan mengenai vaksin pula, kan? Tengoklah tadi, terkejut saya bahwa laporan daripada apa nih kata orang, daripada rakyat di Sendakan tuh kan, orang nih kan, aku cerita balik lah, orang nih dia mau minta bantuan kepada pejabat kebajikan Sendakan. Pejabat kebajikan Sendakan kan, enggak dia dipeduli. Ditanya dia, "Encik mau apa?" Dia bilang bantuan. Enggak ada, dia bilang bantuan. Kau tengok pejabat kebajikan Sendakan, siapa orang Sendakan sini? Siapa rakan-rakan aku yang kerja di jabatan kebajikan Sendakan tu? Kan kenapa rakyat perlu kamu halau? Kenapa rakyat kamu tidak bantu? Apa masalah dengan kamu nih? Apa sudah masalah dengan kamu nih? Dan sebab aku mau kasih dengar dirang nih, ada yang belum cakap, ada yang belum dengar apa yang saya cakap. Begitu. Bayangkan kebajikan Sendakan nih, kan dia tidak peduli rakyat. Bayangkan kezaliman nih kerajaan Perikatan Nasional nih. Trok betul dia punya cara pentapis daripada atas sampai ke bawah, dia punya apa nih? Mereka punya cara mentapir rakyat, menjaga rakyat nih, dan trok betul. Itu sebab aku cakap mereka nih anti rakyat. Kalau aku jadi ketua menteri, untuk pengetahuan kamu, tidak ada PKP ini. Saya kasih tahu kamu, aku tidak akan kurung rakyat kalau aku jadi ketua menteri, untuk pengetahuan kamu. Kenapa? Sebab isu COVID ini tidak ada benih, untuk pengetahuan kamu. Ini buatan WHO. Yang pemimpin Perikatan Nasional ikut cakap WHO ni apa hal? Itu buatan WHO. Kan? Penyakit tu dibuat-buat je tu supaya kita ni diam. Jadi diambil oleh kerajaan perikatan tajuk COVID ni supaya dia boleh kawal rakyat. Dan dia boleh kawal parti-parti pembangkang supaya parti pembangkang ni tidak dapat bersuara. Diambil oleh si Muhyiddin untuk jadikan tajuk COVID. Untuk pengetahuan kamu, saya tidak percaya dengan COVID. Untuk pengetahuan kamu, ini yang kasih mati kita ni Allah, bukan penyakit. Untuk pengetahuan kamu, kan? Tidak ada COVID ni. Aku memang anti vaksin. Saya kasih tahu kamu terus terang. Saya tidak mau terima vaksin. Siapa mau terima vaksin? Kalau mau yang menerima tu silakan terima. Tidak ada yang melarang. Saya no vaksin. Untuk pengetahuan kamu, minta maaf. Fuck you, go to hell lah. Saya tidak mau vaksin. Untuk pengetahuan kamu. Itu sebab aku bersuara, aku mau Perikatan Nasional ni, dia perlu berundur. Dia gunakan isu COVID ni untuk mengekalkan kuasanya. Sudah pun kerajaan Perikatan Nasional ni tidak sah daripada, bukannya rakyat pilih ni Perikatan Nasional. Kan dia dilantiknya pun, kau tahukah Ismail Sabri itu? Ismail Sabri itu dilantik, yang melantik dia timbalan Perdana Menteri, si Muhyiddin. Nah, si Muhyiddin yang lantik. Kerajaan Perikatan Nasional saja yang boleh melantik timbalan Perdana Menteri satu orang, bukan rakyat yang sokong pun. Bayangkan.
Ini Perikatan Nasional perlu kita tentang, tidak perlu kita takut. Kan? Apa yang kita perlu takut dengan Perikatan Nasional? No vaksin, minta maaf bosku. Nah, fuck you kepada vaksin. Kau ingat saya suka vaksin gak? Saya anti vaksin, untuk pengetahuan kamu. Saya tidak suka vaksin. Aku akan pertahankan rakyat yang tidak mau vaksin. Insya Allah aku akan pertahankan bersama-sama dengan aku mempertahankan isu vaksin ini. Kau tidak penyakit, kau divaksin, bayangkan. Mana boleh macam tu? Kau ingat adakah dalam undang-undang, ada undang-undang di dunia ni yang boleh memaksa rakyat yang menerima vaksin? Di sini negara kita saja nih yang kita dipaksa untuk vaksin. Apa masalah tu? Nah, minta maaf, saya no vaksin, saya kasih tahu kamu terus terang. Kalau kerajaan marah dengan aku, kamu tembaklah aku, apa masalahnya? Kau ingat aku takut kena tembak? No way. Minta maaf. Saya no vaksin, untuk pengetahuan kamu. Saya memang anti vaksin. Saya tidak akan terima tuh vaksin. Saya kasih tahu kamu. Jadi aku mau rakyat nih harus bersatu, kan? Kita mempertahankan hak rakyat nih. Kan? Mana-mana kalau kerajaan nih memaksa dengan kita, tak perlu kita takut, kita kena lawan. Kan? Bayangkan, aku malas lah mau cakap, kan? Nanti ada pula dia bilang apa, dia cakap balik-balik, kan? Padahal kita kasih paham, sebab ada rakan-rakan aku yang tidak terdengar suara aku dalam live. Jadi perlulah aku cakap balik-balik. Begitu, perlu dipaham. Kamu pahamkan di Perikatan Nasional. Itu saya cakap. Haji Ji, kau tiada marwah. Kau tiada marwah betul-betul. Orang Islam dizalimi, orang Islam ditindas, sama dengan si bungsu Mufti Sabah tu dah boleh pakai langsung. Orang Islam ditindas, diorang tak bersuara, diorang tidak pertahankan. Bayangkan masalah cara pemerintahan mereka ni langsung dah boleh pakai. Dan itu sebab aku mau rakyat di sama-sama kita bersuara, tolak kepada pemimpin yang tak boleh pakai ini. Mereka ni penyokong sistem dajjal, mereka lah ni. Untuk pengetahuan kamu, perlu kita tolak nih, untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekarang nih kan, oke, aku sudah isu pasal vaksin, rakyat dikurung. Yang penting nih, yang aku suarakan sangat aku suarakan, isu rakyat dikurung nih, ini penting. Dikurungnya kita semua, ini projek-projek kerajaan ini tidak boleh pakai langsung. Kan itu sebab balik-balik aku cakap isu dikurung nih. Kan aku tahulah manusia yang sokong dikurungnya, aku pun tak tahu apa pemikiran mereka nih. Dikurungnya rakyat. Dan aku tengoklah Ismail Sabri. Hari-hari dia di berita, dia buat sidang akbar. Oh, ini bilang kampung ini bilang PKPD. Itu saya yang dicakap hari-hari. Esok PKPD. Nah, ada kerja lain. Tapi tempat dia sendiri bebas COVID. Tempat dia tu aku tak tahu di Malaya, di mana dia punya tempat tu aku pun tak tahu. Tapi tempat dia bebas COVID. Tempat orang lain ni dia kerjakan pula. Aku benci betul sama si Ismail Sabri ni. Kalau aku berjumpa dengan dia ni, kau tahu aku berjumpa dengan dia ni, tak payah dia guna dia punya pangkat, aku tampar ini, saya kasih tahu kamu. Sebab dia kurang ajar kepada rakyat. Kan dia kurang ajar kepada rakyat, dikurungnya rakyat. Sikit-sikit ada penyakit, tanpa ada kematian COVID, dibuatnya PKPD. Apa punya menteri ni? Sudah pun kau punya jawatan tu haram, tidak diiktiraf oleh rakyat. Yang iktiraf sama kau ni, kau dengar ini Ismail Sabri ya, yang iktiraf sama kau ni si Muhyiddin saja. Si Muhyiddin gila tu tidak boleh pakai itu. Itu je yang iktiraf sama kau. Rakyat no, minta maaf, rakyat tidak akan sokong dengan kau ni. Begitu. Itu sebab kita sebagai rakyat kita harus berani bersuara, tidak perlu kita takut. Kan kerajaan ni truk betul. Kan? Ku cek komen dulu. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, kan? Rakyat balik-baliklah aku cakap, kita mesti bersuara sama-sama. Walaupun dalam Facebook,
Dan sama-sama kita bersuara mengenai kezaliman Kerajaan Perikatan Nasional. Perlu kita cakap ramai-ramai dalam Facebook, tidak perlu kita takut. Jadi itu aku cakap balik tadi kan, Perikatan Nasional ni memang tidak boleh pakai. Ya, isap rokok dulu. Siapa mau isap rokok silakan isap rokok. Sama-sama kita isap rokok. Ya, aku cek komen dulu Nampak kok komennya tuh, kenapa buat telepon macam ini sebenarnya. Ini sudah komen nih. Ya Pak, aku cek komen dulu Kejap kita sambung. No vaksin no vaksin. Saya kasih tahu kamu. Kerajaan tidak boleh melarang rakyat menolak vaksin. Tidak ada dalam undang-undang itu. Ya, aku cek komen dulu. Marilah kita rakyat Bone Utara kan, daripada Malaya tuh kan sampai Borneo nih, sama-sama lah kita bersatu kan. Kita tolak lagi di Perikatan Nasional, kita bersuara, kita desaklah mereka nih suruh berundur. Ndak sudah ketahanan rakyat nih. Bayangkan kita sentiasa dikurung. Bayangkan dia punya isu nih, dia gunakan isu COVID nih untuk mengekalkan kuasa mereka nih. Kita pun tahu semua bahkan Perikatan Nasional nih bukan dipilih oleh rakyat. Kita tahu semua nih, bukan dipilih. Lepas tu si Muhyiddin tu dia lantik timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri itu dia sendiri yang melantik. Ketawa aku, lucu kan? Dia melantik. Dia lantik Ismail Sabri lah kan. Bahwa kau Ismail Sabri, bahwa saya lantik kau jadi timbalan menteri. Sah bilang Ismail Sabri. Begitu cara dia orang melantik. Bayangkan cara dia menjaga negara ini macam tuh. Apa yang dia mau? Oke, lantik naik pangkat. Kamu mau begitu? Kamu begitu kerajaan enggak? Juga tidak akan menyokong tuh sistem kerajaan yang tidak boleh pakai. Kan? Tidak boleh pakai itu, kita mesti tolak tuh. Kau tengok, Ismail Sabri dia lantiknya timbalan Perdana Menteri. Dia yang melantik satu orang, dia buat satu surat. Ada kan, kita nampak sendiri kan? Naik surat tuh. Dia bilang bahwa Ismail Sabri sudah dilantik timbalan Perdana Menteri. Nah, bayangkan, takjubnya kita nih.
Aku bilang boleh tahan pula dia dilantik sudah tibalah pada menteri itu. Nggak ada lagi main cerita apa semua undi, nggak ada. Terus dilantik tibalah pada menteri. Lepas tu Ismail Sabri ini memang yang nggak boleh pakai langsung nih. Dilantiknya tibalah pada menteri. Aduh, aku tengok tu berita terus aku pening. Apa kau nggak pening yang dilantik nih, yang apa nih menteri nggak boleh pakai ini? Yang menteri gila nih dia lantik. Sekarang kamu terima lah rakyat. Kamu terimalah, nanti giliran kamu pula kena kurung. Kan? Giliran kamu pula di kampung kamu tu nanti kena PKPD. Kejap lagi lah. Kena juga kamu tu. Kamu sokong lah tu Perikatan Nasional. Jadi kongsi-kongsi aku apa? Kejap lagi aku akan habis kenyataan aku, kan? Jadi aku mau harap orang Borneo ini support suara kita nih, sama-sama kita memperjuangkan hak rakyat nih, kan? Kita sama-sama bersuara, kan? Yang penting sangat yang kita suarakan isu dikurung nih, sama pemaksaan vaksin nih, ini penting dua nih, sebab ini dekat kepada rakyat. Ini program-program kerajaan ini langsung aku nggak boleh terima dia punya program. Dan ada saja dia punya cara-cara untuk menghentam rakyat. Ada saja perancangan mereka. Dan aku betul-betul lah terus terang, aku pasal isu kurung nih sama vaksin ini betul aku nggak boleh terima. Dan banyak isu kerajaan yang kita harus kita tentang dan kita bantah mereka. Nggak bertahan sudah rakyat ini sebenarnya. Kan aku cerita balik lagi. Aku dapat terima aduan tadi mengenai kebajikan disedakan, bayangkan. Kan sengsaranya rakyat. Dikurungnya rakyat, lepas tu kalau rakyat minta bantuan dihalaunya. Lepas isu bakul ni macam dah tahu apa cerita sudah isu bakul ni. Macam dah ada bakul sudah. Apalagi bakul plastiknya pun dah dinampak. Mungkin ada juga yang dapat lah bantuan tu, kan. Ada yang dapat tu bantuan. Tapi bukan semua dipilih lah begitu. Kalau kamu tanya aku Datuk, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya memang sokong Datuk saya memang sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri pun. Kan? Itu sebab aku heran kerajaan Perikatan Nasional ni, kan? Disekatnya Datuk Seri itu. Sebenarnya yang layak jadi Perdana Menteri ini di negara kita ni, kan, yang layak lah, kan, Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Itu yang layak jadi Perdana Menteri. Tapi kasihan juga beliau tu, kan, tidak ada saat dia punya chance. Ada saat fitnah dihentam kepada Anwar Ibrahim, kan? Padahal dia ni, Anwar Ibrahim ni, dia berpengalaman, dan bagi saya lah, kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, aku rasa isu COVID ni, PKP ni tiada. Itu sebab bagi aku lah, kan, kerajaan pusat ni di Malaya ni, kan, kita sokong Datuk Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kan, orang rakyat semua lah, kan, support Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kalau kamu tanya, saya sokong Datuk Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kan, itu lagi baik lah. Tapi itu yang aku cakap tadi, kan, kasihan beliau ni difitnah terus. Dadacannya pula, kan, dadacannya menjadi Perdana Menteri, kan? Kita belum tes lagi cara dia menjaga kerajaan ni, kan? Jadi kalau saya memang Anwar Ibrahim pilihan saya lah jadi Perdana Menteri. Saya sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu pengetahuan kamu dalam live aku. Lain-lain tu ndak aku sokong sudah, ndak boleh pakai sudah. Itu kenyataan aku pasal Perdana Menteri, aku mau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya sokong. Yang di Sabah ni pula, di Borneo ni, kan, kita tolak dulu si Haji. Kenapa aku cakap perlu kita tolak si Haji, kan? Kenapa aku cakap balik-balik dapat no problem? Sebab dia ni lembab, kan? Sudah aku cakap dalam video, kan? Si Haji ini tidak boleh pakai.
dia hamba kepada Malaya. Memang langsung, kalau aku lah kamu tanya aku, betul aku muak lah dengan si Haji ini. Saya tengok muka dia pun tuh kan, benci saya tengok si Haji itu. Apa kau udah benci bahkan? Yang paling ku benci itu yang masjid ditutup. Aku sendiri kena, aku sembahyang Jumat, kan? Aku cerita baliknya apa? Aku pergi sembahyang Jumat bah di putatan apa di Sipanggil tuh kan, yang Jumat lepas tuh ditutup pagar pak, nggak disuruhnya kita sembahyang, punya ramai kami menunggu di luar. Aku pun berpikir ini macam sengsara ini kita. Nah bayangkan kelemahan dia. Nah, termasuk nih Mufti Sabah lah, ini memang langsung lah boleh pakai. Mufti Sabah ini aduh, aku udah tahu apa pemikiran dia kan, langsung udah boleh pakai. Jadi kita perlu tukar. Mufti Sabah perlu ditukar, tukar. Dia sudah mungkin 20 tahun sudah dia Mufti Sabah tuh. Si Bungsu bahkan masih 20 tahun sudah Mufti Sabah. Nggak ada nggak ada jasanya kepada orang Islam, nggak ada langsung. Turun pejabat dapat gaji balik tidur. Lepas dah gitu aja kerja dia, balik. Turun kerja balik. Itu sah. Lepas tu terima gaji ujung bulan. Alhamdulillah dia bilang. Itu aja yang dia tahu. Tapi bila orang Islam ni dia ndak bela. Padahal Mufti Sabah ni sebenarnya dia adalah pemimpin orang Islam. Dia ndak bercakap langsung. Malahan disuruhnya lagi rakyat orang Islam memvaksin baru boleh sholat. Bayangkan. Kalau kamu tanya aku Mufti ndak boleh pakai bodoh ni, ndak boleh pakai ini langsung. Kalau kamu tanya aku lah ndak boleh. Oke, di Sabah nih, ndak apalah aku cakap lah kan. Kalau kita pilih sebagai ketua menteri, kalau aku kamu tanya, kan? Kalau aku kamu tanya, woi, nah ada yang marah sudah ini ya, Perikatan Nasional kayak ini, woi, boleh tahan kau ah? Memang Perikatan Nasional tidak boleh pakai. Itu Perikatan Nasional buang laut tuh, tidak boleh pakai itu langsung. Ya. Kalau kamu tanya aku, siapa ketua menteri? Kalau aku, cadangan aku kan, bagus kita pilih si Peter Anthony lah jadi ketua menteri. Kalau saya kamu tanya Peter Anthony lah aku sokong. Kita kasih naik di si Peter Anthony ini jadi ketua menteri. Kalau saya lah. Ya ikon dah kuat. Nah kau tahu lah babi baca bah. Bukan bukan macam Sopoking tuh. Bukan macam Menteri Perikatan Nasional, dia pakai Sopoking, Ninja King. Itu di Traswa tuh semua boleh pakai itu. Untuk pengetahuan kamu, oke. Menteri ini aku rasa kamu tahu juga nih. Menteri ini yang bayar gaji ini rakyat, untuk pengetahuan kamu. Rakyat yang bagi gaji kepada menteri. Kalau kamu tanya aku Peter Anthony itu dia boleh jadi ketua menteri. Saya tanya kamu kan, dialah boleh. Itu saya yang sokong Peter Anthony kalau jadi ketua menteri. Oke. Nggak ada aku cakap pula si Daryl bosku. Nggak ada aku cakap. Ya, tapi walau bagaimanapun itu sokongan aku satu rakyat. Terpulang kepada rakyat lah kan. Kita ada pendapat masing-masing. Kita ada pilihan masing-masing. Begitu Pak. Jadi kalau kamu rasa pilihan aku tuh oke, kita angkatlah Peter Anthony jadi ketua menteri, begitu. Tapi kalau ramai yang sokong selain bukan dia tuh, aku ikutnya pun. Tapi kalau aku pilih Peter Anthony lah jadi ketua menteri. Aku belum pernah jumpa dia nih, saya belum pernah jumpa. Tapi dia nih, si Peter Anthony ini, untuk pengetahuan kamu lah kan, dia ini tidak sombong. Dia bantu orang nih, tidak pilih bangsa agama nih. Itu kelebihan dia tuh, saya suka orang begitu. Kita mau pemimpin tuh, jangan pilih bangsa, jangan pilih agama. Jangan pilih kaya ke miskin, harus dia bantu. Itu baru jadi pemimpin.
Jadi kalau si Peter Anthony ini, dia memang jiwa dia itu ada yang aku sebut tadi itu, dia tidak pilih bangsa, dia tolong orang. Bagi saya lah, begitu. Itu pilihan saya aja, saya sokong begitu. Tapi kalau rakyat pilih yang lain silakan lah, no problem. Itu yang saya cakap, kita nih ada pendapat masing-masing. Begitu, ada yang kita sokong, ada yang kita tidak sokong, begitu Pak. Tapi kalau lah contoh kan, kalau kita contoh lah dihentam, pakai ini kepada pemimpin pembangkang ataupun kerajaan Perikatan Nasional gila. Kalau dikomen oleh rakyat, jangan kau marah tuh rakyat. Begitu cara pemimpin, tak boleh. Apa nih? Salam semanjung untuk Borneo. Waalaikumsalam. Ya Joke Borneo sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri di pusat. Cuma aku minta lah, kalau si Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kan, tolong kembalikan minyak 50% tu yang kita minta. Kami revolusi, kami minta 50% hasil minyak. Itu kamu kembalikanlah. Kalau aku harap Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, hasil minyak tu kami mau 50%. Kalau tidak dibagi 50% tu kami hentam balik. Gitu saja. Sebab itu hak kami. Hasil minyak kami mau 50%. Gitu. Bukan macam Perikatan Nasional. Kan? Langsung dia tidak bagi apa-apa untuk kebaikan kepada rakyat Borneo Utara ini. Langsung dah boleh lah. Langsung dah boleh. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, sampai masanya sudah aku habis live, kan? Pakai si. Nggak tahu lah, tapi kalau aku nampak mukanya mungkin kenal lah, betul, kan? Mungkin kalau aku nampak wajahnya tuh mungkin aku kenal lah. Sebab aku nih bukannya orang kenal pun, kan, orang baru lah dalam politik. Jadi memang orang jarang kenal aku nih. Kecuali kawan-kawan rapat aku aja yang kenal aku lah, gitu. Yang lain-lain itu tidak aku dikenal. Gitu. Si Anu. Yap. Siapa ini? Kenapa dengan dia, Raf? Dia tidak bantu rakyat kah? Aku nampak kawasan Kawang nih kan macam dah ada pula bantuan YB ni kan. Dah tahu mana sudah si Gulam nih. Si Gulam ni pun sama juga. Dia ndak bantu rakyat kawasan di Kawangnya. Aduh. Aku ni dapat aduan sebenarnya daripada orang-orang Kawang ni. Datuk Gulam dah tahu ndak pula dia bantu orang-orang Kawang kan. Sampai Sapindo Kinarut. Ini kan kawasan dia. Bagus lagi Parlimen Papar tu aku tengok kan. Haji Ahmad Hasan tu. Boleh tahan dia aktif Dia aktif bantu rakyat Terbaiklah kalau begitu. Ahli Parlimen Papar warisan tu kan. Haji Ahmad Hasan kan. Dia aktif bantu di kawasannya. Terbaiklah. Terbaik. Itu yang kita mau. Itu yang kita mau. Wakil rakyat. Bantu di kawasan dia. Tak perlu tunggu PRU baru kau cari rakyat, tak perlu. Masa sekarang ni dia bantu. Tapi yang si Gulam ni aku pelik ni. Kan? Padahal dia ni pengarah Yayasan Sabah kan? Gaji tinggi pengarah Yayasan Sabah. Ya betul-betul. Ahli Parlimen Papar Haji Ahmad Hasan tu memang dia aktif. Saya nampak sendiri. Dia terbaiklah. Siapa? Alamak. Dah aku kenal lah bosku. Kenal namanya salah, tapi belum pernah aku berurusan dengan dia. Dia tu ahli Bersatu betul kan? Ahli Bersatu. Jadi oke. Setakat itu ucapan saya terakhir kan? Ucapan saya terakhir sebelum saya
lari daripada live ni, berhenti daripada live ni, aku akan bercakap sekali lagi. Aku mau Ismail Sabri, okay? Ismail Sabri, Muhyiddin, Haji Ji, tolong hentikan sekatan kamu kurung rakyat, tolong berhenti kurung rakyat. Kamu berhenti kurung rakyat, kamu jangan kurung rakyat 24 jam. Sepatutnya kes COVID ni, mana-mana di kampung tu yang ada kes COVID kematian tu kan, baru kamu kenakan PKPD bah. Ini sekarang ni kerajaan ni, dia kenakan PKPD ni yang tiada kes kematian bah. Dikenakan PKPD. Jadi rakyat di kampung tu, orang-orang kampung di kawasan tu, ndak boleh turun kerja sudah. Bayangkan, 2 minggu kau ndak boleh turun kerja bah. Memang ndak boleh pakai kau ni, Ismail Sabri, kau ni gila, bodoh, ndak ada otak langsung. Kau sikit-sikit kau kenakan PKPD. PKPD apa kau punya otak macam ni ndak boleh pakai langsung ni. Hentikan pengurungan kamu kepada rakyat. Kau dengarkan Ismail Sabri. Kau dengarkan ini Muhyiddin. Kau dengarkan ini Jiji. Tolong berhenti sekat rakyat. Aku harap kamu dengar apa yang aku cakap ni. Okey? Dan juga si Haji ini pun sama juga. Tolong bantu tu rakyat. Kamu support tu rakyat bah. Jangan sikit-sikit kamu kenakan PKPD, kamu kurung rakyat. Macam mana rakyat mau kerja ni? Ini KKM ni pun sama, tiada otak juga. Dia ikut arahan si Muhyiddin tu. Sama si Ismail Sabri tu. Kamu kurung rakyat apa masalah apa ini? Kalau di kawasan tu ada kes COVID kematian, kan? Yang kamu bilang COVID tu, kamu kenakanlah PKPD. Ini yang tiada kes kematian, kamu kenakan PKPD. Macam mana rakyat mau kerja? Macam mana rakyat mau cari makan? Lepas tu rakyat mau minta bantuan, kamu bising, kamu halau. Kenapa otak kamu tidak boleh pakai langsung ni? Berhentilah kamu zalimi rakyat. Aku harap kamu dengar. Ini lagi isu vaksin ni. Vaksin ni, kamu dengar di kerajaan. Vaksin jangan kamu paksa rakyat. Tiada dalam undang-undang kamu paksa rakyat terima vaksin bah. Kan aku harap KKM dengarlah ni. Muhyiddin dengarlah ni. Haji Ji kamu dengarlah ni. Jangan paksa rakyat yang tidak mau divaksin. Itu aku cakap. Aku harap kamu dengar apa yang saya cakap ni hari. Tolonglah berhenti zalimi rakyat. Tolonglah kamu anti kepada rakyat tu. Tolonglah berhenti. Jangan terlampau hentam rakyat ni. Kenapa kamu tidak otak langsung ni? Sikit-sikit kamu kurung rakyat. Sikit-sikit kamu kurung rakyat. Apa kamu punya pemikiran ni? Coba kalau kamu yang kena. Apa perasaan kamu? Kalau di kampung tu, okay, kamu dengar ini kerajaan gila. Kalau di kampung tu ada kes COVID kematian, baru kamu boleh kenakan PKPD bah. Kau pahamkan ni kerajaan gila. Kalau kampung tu pula yang tiada kes kematian COVID, jangan kamu kenakan PKPD. Begitu. Ini kamu kenakan apa masalah ni? Kamu ingat 2 minggu tu, rakyat tu siapa yang bagi dia duit? Siapa yang dia bagi belanja? Kamu tidak pikiran langsung nih kerajaan. Betul-betul tidak boleh pakai. Bikin panas. Jadi itu sejalan kenyataan aku ni hari. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi. Aku akan sambung live lagi. Jadi itu sejalan. Oke, assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam revolusi.